lama lagi tentang ketuhanan. Iaitulah membicarakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji tradisional tu termasuk membahaskan sifat 20 tu lah, sifat yang wajib bagi Allah taala. Dan bahawa Allah taala itu Tuhan yang sedia. Kalau mengaji cara lama, sedia ni maknanya sifat qidam. Sifat qidam. Dia kalau baca dengan qadam, tapak kaki, qidam, sedia. Jadi sedia ni bukanlah yang kita duk faham sedia, bersiap sedia tu. Sebab dia setiap bidang ilmu ni dia ada istilah yang tersendiri. Kadang-kadang sama istilah, tapi pengertian dia dalam bidang ni maksud demikian, dalam bidang ni demikian. Macam kita duk mengaji lah, kita duk mengaji berkenaan dengan muttasil, munfasil. Kalau mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil, munfasil munfasil muttasil di sini ni dalam ilmu tajwid. Tapi ada juga munfasil dengan muttasil dalam ilmu akidah. Bila bicara tentang sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah tu, dia ada bicara kam yang 5, kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat. Jadi muttasil. Jadi dia setiap ilmu tu kadang nama sama, tapi ilmu ni dia bicara begini, ilmu tu dia bahas macam ni. Demikian jugalah kalimah sedia. Kalimah sedia ni, kalau kita bicara bahasa kita, sedia ni bersiap siaga. Kita sedia, kita berada dalam keadaan siap siaga. Tentera kita berada pada moral yang tertinggi, siap sedia. Tapi sedia di sini ni maknanya tiada ada permulaan. Itu maksud dia. Lawan bagi sedia ni baharu. Baharu pun dia ada dua pengertian pula dah. Kalau kita duk sebut baharu sekarang ni, baharu yang lawannya lama. Dia berkereta baharu. Tapi baharu di sini maknanya ada permulaan. Sesuatu yang ada permulaan dipanggil baharu. Jadi yang tak ada permulaan ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan sifat ma'aninya saja. Dan bahawa Allah taala itu Tuhan yang sedia. Tuhan yang sedia, Tuhan yang tiada ada permulaan. Kemudian kalau kita masuk di dalam sikit, sedia ni dia ada 3 pula, dipanggil qidam zati. Sedia yang zat, sedia yang zati, sedia yang semata-mata sedia. Hak tu yang dikehendaki di sini. Ada juga satu lagi dipanggil qidam zamani, lama masa. Seperti rumah kita yang kita beli lama, itu dipanggil qidam juga. Boleh panggil qidam, tapi qidam zamani, qidam yang dibangsa kepada zaman. Kata ulama usuluddin, kita nak kira lama ni, lama mana? 50 tahun baru kira lama, 20 tahun baru kira lama, 10 tahun baru kira lama. Lama-lama ni setahun saja dikira lama dah. Di sisi ulama usuluddin. Kalau dia beli kereta ataupun dia menikah, setahun dah. Lama mana dah menikah? Lama, setahun. Tapi kita kalau setahun ni biasanya masih baru lagi. Tapi di sisi ulama usuluddin, bila sebut qidam zamani ni maknanya setahun. Setahun ke atas. Maka qidam zamani ni bukan dikehendaki di sini, bukan. Dikehendaki Allah bersifat dengan qidam ni, dengan sedia, ialah qidam zati, zatnya yang sedia. Satu lagi dipanggil qidam idhafi. Qidam idhafi ni seperti tua ayah daripada anak. Itu qidam juga. Ayah kita dengan kita ni, ayah kita bersifat qidam. Yang bersifat qidam ni Allah saja,
Mana ada makhluk bersifat qidam idhafi. Ayah lebih tua dari anak, abang lebih tua dari adik, itu dipanggil qidam. Baik. Tiada ada permulaan baginya. Maksud qidam tu tiada ada permulaan. Hak ni kalau kita fikir dengan akal kita, pakai tak makan nasi, mana ada tak ada mula ni. Sebab kita duk nisbah dengan makhluk. Nisbah dengan makhluk memanglah setiap makhluk ni dia ada permulaan. Kita jumpa seorang yang tua, pak cik ni umur berapa dah? Dia kata saya ni umur 75. Zaman Jepun dulu pak cik ada tak lagi? Dia kata dekat-dekat lah. Sebelum tu tak ada. Maknanya adanya tu ada permulaan. Tak dipanggil sedia, dipanggil baharu. Asalkan ada permulaan baharu. Bumi ni ada permulaan baharu kok mana beratus tahun, beribu tahun dah baharu. Maknanya baharu tu ada permulaan. Tiada ada permulaan baginya dan yang berkekalan. Ni kita pergi cepat-cepat lah ni. Dan yang berkekalan ini kena kepada sifat baqa'. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', kekal. Kalau mengaji cara sifat 20 ni, satu sifat satu malam biasanya lah. Dia bila masuk qidam tu nak cerita bab daur, nak cerita bab tasalsul, tu dia perbahasan fardu kifayah lah. Kita ni nak pelepah, nak peringat balik je. Dan yang berkekalan, Allah Ta'ala ni bersifat dengan baqa', bersifat dengan kekal. Apa maksud kekal? Tiada ada kesudahan, tidak ada pengakhiran baginya, bagi Allah. Itu makna kekal. Makhluk ni pun ada juga jenis yang tak ada pengakhiran. Seperti mana syurga, neraka, roh, kemudiannya arash, kursi, loh mahfuz, qalam. Hak ni bila Allah Ta'ala cipta, tiupan sangkakala pertama nanti tak memusnahkan makhluk-makhluk ni. Syurga, neraka tak terjejah dengan tiupan sangkakala yang pertama, tak terjejah. Maka boleh dikatakan makhluk ni, syurga, neraka, loh mahfuz, kalam ni, qalam, sebagainya ni, boleh dikatakan baqa' juga, kekal juga. Tapi dipanggil kekal yang dikekalkan. Baqa' aridhi dipanggil. Baqa' yang zati, baqa' yang sebenar-benar kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syurga, neraka tu baqa' juga, kekal juga, tidak ada kesudahan juga. Malah kehidupan akhirat kita ni pun tidak ada kesudahan juga, baqa' juga, tapi kekal yang Allah Ta'ala kekalkan. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk nak menyudahkannya, nak mengakhiri baqa' syurga dan neraka, boleh dalam kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana firman-Nya, firman Allah, ni dalil. Bila bawa Al-Quran, bawa hadis, dipanggil dalil naqli. Dalam pengajian akidah ni dia ada dua dalil. Pertama dalil akli, dalil bangsa akal. Contoh kita selalu baca dalam kitab-kitab lama, jikalau Allah tidak kekal, tentulah ia binasa. Jikalau ia binasa, tentulah ia baharu. Jikalau baharu, maka tiadalah ada alam ini. Itu dalil akli. Dalil naqli ni kena kepada Al-Quran dan hadis. Dia bawa satu ayat, huwal awwal wal akhir. Artinya Allah Ta'ala jualah yang terdahulu dan yang terkemudian. Ni tengok sekali ni kadang-kadang datang kemuskilan juga. Huwal awwalu, dialah yang terdahulu.
Dari segi ada dia tu, makna awal di sini ni bukan kata dia ni nombor satu ada daripada kita, dengan arti kata dia pun ada mula. Dia pun ada mula, itu bukan maksud di sini. Cuma dia mula tu dia awal daripada kita. Kewujudan Allah tu lebih awal daripada kita, tapi kewujudan dia tu ada mula juga. Itu bukan maksud di sini. Makna huwal awwalu di sini ni adanya tiada mula. Maksud tadi wal akhiru, dan dialah yang terkemudian. Apa maksud yang terkemudian? Bukan maksud kata dialah yang terkemudian daripada kita, dah. Maksud dia pengakhiran, maknanya kekal Allah Ta'ala, adanya Allah tiada diputuskan oleh musnah ataupun binasa. Berkekalan Allah Ta'ala di atas keadaannya. Itu maksud al-akhiru di sini. Yang terkemudian. Tengok sepatah dua patah saja. Kalam Allah ni, kalau kita baca, tidak kita sertakan dengan tafsir daripada tafsiran yang muktabar, jadi dia nak tergelincir lah. Dia nak tergelincir. Huwal awwalu wal akhiru, dialah yang terdahulu dan dialah yang terkemudian. Tanya gitu pun kalau kita tak faham maksud awal di sini ni serta maksud akhir tu, kita nak jawab tu tak kena. Dialah yang awal datang, awal ada. Sebelum tu tak ada lah. Dia yang pertama ada. Sebelum tu tak ada lah. Kita walaupun yang kedua, ketiga, keempat ada. Tuhan awal ada. Belum ada, tak ada lah. Maknanya ada Allah ni tiada permulaan. Itu maksud al-awwal. Wal akhiru, Allah Ta'ala ni dialah yang terkemudian. Maknanya lepas ni dia pun binasa jugalah. Kita binasa, dia binasa. Cuma dia binasa akhir daripada kita. Itu bukan maksud dia. Maknanya dia ni berkekalan, pengakhirannya ketiada akhir. Allah Ta'ala ni kekal. Awal tiada mula, akhir tiada sudah. Itu bahasa mudah. Dan bersembah Nabi SAW. Ni bersembah bahasa dulu. Bahasa istana lah ni. Tengok masa tiba hari keputeraan sultan sebagainya. Kadang-kadang syarikat-syarikat NGO sebagainya, dia beli ruangan di surat khabar. Lalu dia pun buat ucapan, patik yang datang bersembah. Setinggi-tinggi tahniah di atas keputeraan tuanku tahun ke berapa, di bawah tu patik yang datang bersembah. Datang bersembah ni mengadap lah, bukan sembah dengan maksud kita mengabdikan diri sebagaimana pengabdian pada Tuhan sebagainya. Dia bahasa pun kita nak kena tengok juga. Kadang-kadang orang ni dia rigid, dia tak kena tu datang bersembah tu. Tak ada masalah tu. Dia lain padang, lain belalang bahasa penggunaan dia tu. Dan bersembah Nabi SAW, berdoa Nabi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Ni Nabi sebelum berdoa, dia memuji Allah. Ni satu adab yang Allah Ta'ala ajak pada kita melalui perlakuan Nabi. Nabi ni dia banyak memuji. Kemudian barulah dia meminta. Kita ni jarang puji. Yang nak minta Allahumma selalu angkat tangan tu, Allahumma selalu. Dia tak ada puji-pujian. Jadi puji kena ada. Puji kena ada. Walaupun kadang-kadang puji itu letak tengah-tengah. Tapi puji ada. Jangan semata-mata minta tanpa puji. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam doa kunut kita lah.
Doa kunut kita tu kita minta awal, tapi tengah ada puji. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah, nah kurniakanlah petunjuk kepadaku sebagaimana orang-orang yang engkau kurniakan petunjuk. Tu minta. Mana dia tempat puji? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka sesungguhnya engkau lah yang menghukum, engkau lah yang menentukan, dan tidaklah engkau ditentukan. Tu tempat puji. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Artinya, wahai Allah, engkau jualah yang sedia. Antal awwalu, engkau jualah yang sedia. Engkaulah yang ada, tiada permulaan. Adapun tiada ada permulaan bagi wujudmu, maka tiada ada sesuatu dahulu daripada engkau. Maka tiada ada sesuatu dahulu daripada engkau. Ni dipanggil azali ni. Azali ni kadang-kadang kita ni dia lemah ataupun miskin dari segi bahasa. Bila kita kata azali itu, kita nak merujuk kepada mana? Masa azali. Masa-masa ni dia pertukaran daripada siang malam ataupun peredaran daripada matahari dan bulan, tu panggil masa. Azali ni bulan dengan bintang pun tak ada lagi, matahari pun tak ada lagi, azali ni. Jadi nak sebut masa tu tak kena. Tapi kalau tak sebut masa, kita jadi tak faham. Tak apalah, guna bila azali ni. Kalau nak kita faham cara mudah lah, pokok kampung tu. Jadi tutup guru dia guna bahasa mudah supaya kita faham. Dia kata masa Tuhan duk sorang-sorang. Tu bahasa dia no. Dari segi bahasa tak kenalah, tapi nak bagi faham tu. Masa Tuhan duk sorang-sorang tu, tak cipta apa lagi. Tu azali. Dia duk sorang-sorang dia. Tapi Tuhan bukan sorang lah, cuma nak bagi faham tu. Bila mana Allah ni mula mencipta, habislah azali. Dia cipta, khilaf lah tu. Di sisi ahli hakikat ada cipta Nur Muhammad, ataupun di sisi ahli hadis adalah dia cipta arash, dia cipta kursi sebagainya. Tu khilaf pula lah awal-awal penciptaan tu apa. Tapi nak cara kata bila mana mula cipta makhluk ni, habislah azali. Masuk kepada masuk kepada alam musyahadah lah. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, maka tiada ada sesuatu dahulu daripada engkau, dan engkau jugalah yang kekal. Wa antal akhiru, dan engkau jugalah yang kekal. Falaysa ba'daka syai'un, maka tiada ada sesuatu kemudian daripada engkau. Dan bahawa tiada ada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kerana firman-Nya, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya tiada ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Dia Ar-Rahmanur Rahim, dan Dialah Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim, dan yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ni, dia dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ni Dzur Rahmatil Ammah, rahmat yang umum bagi setiap makhluk. Sama ada dia taat, dia ingkar, dia dahaka, asalkan makhluk ada peruntukan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Ada makan minum dia, ada kesenangan dia, ada rezeki dia. Itu makhluk. Adapun Ar-Rahim Dzur Rahmatil Khassah lil mu'minin, rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Ar-Rahim ni tak dapat pada lain daripada orang-orang yang beriman di akhirat nanti.
Setengah ulama pula dia hurai Ar-Rahman di sini ni Al-Mun'imu bi jalailin ni'am. Tuhan yang mengurniakan nikmat yang besar-besar. Jadi nikmat yang besar-besar di sini ni ulama kata nikmat yang nampak dengan mata kepala. Seperti mana duit banyak, rumah besar, tu pangkat darjat kedudukan, tu nikmat yang besar-besar yang nampak. Factory-factory, ladang-ladang, tu nikmat yang besar-besar. Adapun Ar-Rahim ni Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Allah Tuhan yang memberi nikmat yang seni-seni, nikmat yang kecil-kecil. Besar juga tu nilaian tu, tapi kecil maksudnya yang mata kepala tak nampak, tapi mata hati nampak. Nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat amal, tu boleh. Tu dipanggil Ar-Rahim tu. Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Nikmat yang kecil-kecil, bukan nilaian dia kecil, tapi yang tak nampak dengan mata kepala. Bukan orang tahu kita ni makrifah kita dengan Allah setara mana, tu tak nampak tu. Ilmu kita setara mana dalam dada kita ni, pengetahuan kita sebagainya, tu dipanggil Al-Mun'imu bi daqaiqin ni'am. Hak ni bi haqaiqin ni'am. Tu maksud dia. Habis. Dan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kuasa. Ni kalau pengajian sifat 20 ni, sifat apa ni? Dan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kuasa. Sifat apa ni? Sifat kudrat. Sifat kudrat ni dia termasuk dalam sifat ma'ani. Ma'ani tu binatang apa pula dah? Ma'ani sifat bangsa ada. 7 kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat bangsa ada ni maknanya kalau Allah zahir bagi kita boleh nampak. Di akhirat esok kalau Allah zahirkan pada kita, bukan setakat zat Allah kita boleh nampak, sifat kudrat Allah pun nampak juga. Sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, sifat basar, sifat sama', sifat basar, sifat kalam. Semua sifat ma'ani ni sifat yang bangsa ada boleh nampak. Lau kushifa la ra'aina. Jikalau Allah singkapkan tabir bagi kita, kita nampak sifat dia ni. Adapun sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa', hak ni tak nampak ni. Sebab dia bukan sifat bangsa ada, dia sifat bangsa sungguh. Tu perbahasan dia tu. Baik, kita pi kokok atas dah lah. Tiada ada sesuatu yang melemahkan akan dia, segala sesuatu yang berlaku tu dengan izin dia. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Benda buruk, benda baik, dalam pengetahuan dia, dalam ilmu dia. Jadi Allah Ta'ala ni kalau dia izin sesuatu berlaku ni, bukan erti dia redha. Izin dengan redha ni dia tidak berlaziman. Maksud apa? Izin dengan redha tak berlaziman. Biasanya kita ni kalau kita izin, kita redha. Biasanya lah. Anak balik mai bagi tahu nak pi rombongan dengan sekolah sebagainya, kita pun izin. Baiklah, pilah. Jaga SOP, jaga keselamatan sebagainya, bagi elok-elok, SOP sebagainya, pilah. Jadi pak tu bagi izin dan dia redha. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak mesti. Kadang hak dia izin dia tak redha. Tengok orang duk buat apa nama ni, khianat kat orang sampai tu. Santau aja, sihir lah apa gitu, guna-guna sampai jadi mendatangkan mudarat pula pada mangsa tu. Jadi tu dengan izin dia. Tapi adakah izin dia tu redha? Tak. Tu tak berlaziman dipanggil. Tak mesti yang Tuhan izin tu Tuhan redha. Tiada ada suatu yang melemah akan dia.
Kerana firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini dalil bagi sifat kudrat. Artinya kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kuasa Allah di atas tiap-tiap sesuatu. Syai'in minal mumkinat, tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Dan firman-Nya lagi, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Artinya, dan tiada ada Allah Ta'ala itu melemahkan akan dia oleh sesuatu di atas segala langit dan tiada di atas muka bumi. Tiada ada kuasa yang dapat melemahkan Allah, sama ada di atas muka bumi ini, di atas langit maupun di atas muka bumi. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Tak ada suatu kuasa yang boleh melemahkan Allah, sama ada di langit maupun di bumi. Itu dipanggil kuasa Allah ni dipanggil kuasa mutlak. Adapun kuasa kita ni kuasa muqayyad. Ada kuasa ketika kita kuat, ketika kita muda. Muda ni dia kemas lah. Ada kuasa tempit gitu, ada kuasa kita ni kuat ketika ada jawatan sebagainya. Masa jadi pegawai nu beku kawan ni halang kenaikan pangkat ni, mai kita pencin duk di masjid, duk seorang-seorang kita. Dia jadi garang macam rimau masa ada kuasa dulu ni. Mai masa tak ada kuasa, orang buat kupan tembaga pula. Kupan tembaga. Tu orang tua-tua dulu guna istilah tu lah. Sebelah sana tu. Sebelah Kok Diang ni panggil kupan tembaga lah bagi orang yang tak terpakai ni. Tapi Allah Ta'ala ni tak. Dia ni mutlak. Mutlakul qudrah. Kekuasaan yang mutlak. Tidak ada muqayyad, tidak ada tertentu. Kita ni masa muda kuat, masa tua tak larat dah. Jalan langkah kaki nak main ke masjid pun kadang-kadang sampai di kaki tangga masjid, di kaki masjid di tangga masjid pun dah mengoh. Dulu kemah lari 3-4 round tak ada apa. Itu maknanya kekuasaan kita, kekuatan kita tu ada ruang dia, ada had dia. Dan bahawa tiada ada sesuatu melainkan barang, melainkan sifat, melainkan barang, melainkan sesuatu yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya. Ini isyarat bersifat apa pula ni? Dan bahawa tiada ada melainkan barang yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya. Tak ada sesuatu melainkan Allah Ta'ala kehendak ada. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Benda yang Allah kehendak ada, yang dia tak kehendak tak ada. Ni dipanggil sifat iradat. Sifat iradat ni isyarat daripada sifat iradat. Kehendak Allah. Jadi kehendak Allah ni dia orang sifat kehendak Allah ni ataupun ketentuan. Bukan kehendak dengan maksud berhajat tu dah. Sebab berhajat ni hanyalah sifat makhluk. Kehendak dengan maksud dia menentukan. Sejak azali lagi dia tentu sekian-sekian, maka hari nak tiba kerja buat tu berlaku, tu kehendak dia. Sejak azali lagi dia tentu dah kita ni lelaki. Tarikh lahir kita tu, kita dilahirkan ibu kita lelaki, kita tak perempuan. Dia tentu kita ni duduk di Nusantara, maka tak duduklah kita di negara Arab. Dia tentu kita ni hidup, maka taklah mati kita. Dia tentu kita ni sihat, maka taklah sakit kita. Itu ketentuan. Ketentuan Allah. Dan bahawa ada barang yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya. Dia yang berkehendak. Kerana firman Allah. Fa'alul lima yurid, artinya bermula Allah Ta'ala itu sangat memperbuat ia akan barang yang menghendaki ia. Yang dia kehendak tu jadi.
berlaku tiap-tiap suatu tu dengan kehendak Allah. Sama ada baik buruk. Sebab itulah kita ni di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, baik buruk ni datang dari Allah hakikat dia. Baik buruk datang daripada Allah. Tapi kita ni bila mana bercakap, dia ada adab dia. Kita tak nisbah benda buruk pada Allah. Jadi kadang-kadang kita nisbah pada diri kita dari segi adab. Tapi hakikat Allah, hakikatnya Allah. Ni segala yang baik daripada Allah, salah silap daripada diri saya, itu adab. Tapi hakikatnya semua daripada Allah. Yang kita tak tahu. Bila bicara bab ni kadang-kadang dia tak boleh nak pecah. Dia tak boleh nak pecah. Nak pecah kot mana? Maknanya perbicaraan ni tak dapat nak pecah. Sehingga ayat mai la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak ditanya Allah tentang barang yang ia kerjakan. Sebab dia berkehendak. Abu Bakar As-Siddiq jadi beriman, kehendak dia. Abu Jahal jadi kafir pun kehendak dia. Lepas tu orang tanya, tu dah semua kehendak dia. Lepas tu kawan tu jadi kafir, pi duk seksa. Kawan ni jadi muslim, jadi mukmin, pi bagi syurga. Tak ke zalim tu. Bila dia main ke peringkat tu dia kena ada perbahasan yang lebih sikit. Zalim ni apa maksud? Zalim ni bila kita duk rentah, duk memerintah, duk tasarruf hak orang, tu nama zalim. Benda tu hak orang kita ambil pakai, benda tu milik orang kita guna, itu zalim. Kita ni milik Allah, kita sendiri ni adalah hak Allah. Ikut dia nak buat apa pun. Jadi main zalim tu. Zalim ni kalau dia guna hak orang, ni hak dia. Dia pergi ikut situ. Cuma bila ada perbahasan tu dia ada jugalah usaha dan ikhtiar tu. Tidak, kita ni tak diberi pahala, tak diberi seksa lah kalau kesemua kita nisbah bagi Allah. Jadi pahaman Jabariyah pula lah. Manusia ni tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Seumpama daun yang terbang ditiup angin, tiup ke utara pergi utara, tiup ke selatan pergi ke selatan. Ada usaha dan ikhtiar di situ. Dan berkata sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni kalimah sahabat, masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Di sisi ahli hakikat ni masyhur sangatlah kalimah ni. Kadang-kadang kita tanya ni mai daripada mana, datang daripada mana, sumber mana, depa tak kira. Nak asalkan dia nampak kita kata betul, benar, bertepatan, maknanya sahih, walaupun bukan daripada hadis Nabi, dia pakai. Macam kita duk bicara bab usuluddin lah, mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Itu bukan hadis tu. Tapi makna sahih. Awal agama, perkara utama dalam agama ni mengenal Allah. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah kita ni beribadah melainkan kena kenal dulu siapa yang kita sembah tu. Itu pun kita tahu bukan hadis Nabi, tapi makna dia sahih. Boleh pakai, pengertian dia tu sahih. Sama macam kita kata awaluddin ma'rifatullah. Lepas tu ada lagi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia kenal Tuhan. Itu bukan hadis Nabi kalau ikut, tapi makna dia sahih. Bila dia kenal diri dia sebagai hamba, maka dia akan carilah Tuhan dia. Dia iktiraflah Allah sebagai Tuhan dia. Dan berkata sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun.
Artinya barang yang berkehendak Allah Ta'ala akan adanya ada barang, nescaya ada ia. Dia kehendak ada. Dia kehendak kita ada. Anak kita ada 5 orang anak. Maka dia tak berkehendak anak kita ni ada lagi seorang. Duk 5 tu. Kehendak dia ada. Jadi anak kita yang ke-6 tak ada. Kita ada 5 saja. Kerana apa? Wa ma lam yasha' lam yakun. Barang yang dia tak kehendak, nescaya tiada ada ia. Tiada ada ia. Jadi ni dari segi hakikat. Tu kadang-kadang dia bagi bayan sahabat-sahabat tabligh kita lah. Kalimah yang baik tu. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah menghendaki kita berada dalam majlis kita pada malam ini. Tu betul dah tu. Masya Allah, bukan wa ma lam yasha' lam yakun tu. Allah yang berkehendak kita berada pada majlis ini, dapat kita bersama-sama mengambil sedikit istifadah. Betul lah. Barang yang berkehendak Allah Ta'ala akan adanya, nescaya ada ia. Dan barang yang tiada berkehendak ia akan adanya, nescaya tiada ada ia. Kita pergi sikit lagi. Dan bahawa Allah Ta'ala itu hidup. Ni kalau mengaji sifat 20 ni, kena ke sifat hayat, hidup. Dan bahawa Allah Ta'ala hidup selama-lama. Bila sebut hidup ni, dalam kitab-kitab klasik ni, dia akan kait supaya kita tak jadi orang panggil waham, tak jadi sangka Allah Ta'ala ni hidup dengan apa. Maka hidup Allah ni bukan dengan roh. Bukan dengan roh. Kerana roh ni dia jirim. Bila jirim dia makhluk. Roh tu. Roh ni jirim. Dia bukan sifat. Dalil dia apa? Dalil dia boleh bercerai tanggal daripada tubuh badan. Kalau sifat ni dia tak boleh cerai tanggal, dia mesti duduk di tubuh badan kita, duduk di tempat dia. Kita kata umpama hijau dengan daun tu lah. Hijau tu dipanggil zat. Hijau tu dipanggil sifat. Daun tu zat. Maka hijau ni dia tak boleh ada dengan sendiri, tak boleh berdiri dengan sendiri, melainkan kena tumpang di daun tu. Tumpang di daun. Tu dia sifat. Sifat tak boleh bercerai tanggal dengan zat. Tengok kita katalah putih. Putih pada kertas. Putih tu sifat, kertas tu zat ataupun jirim. Tak boleh kata putih lah. Putih apa? Putih lah. Dia mesti putih tu dia duduk di sesuatu. Tu. Ni sama roh. Roh ni dia jirim, bukan dia sifat. Kalau dia sifat, dia duduk di badan, tak boleh keluar dah. Duduk itu. Ni dia ada masa keluar. Roh dipanggil rohul yaqazah. Bila kita tidur malam, kadang-kadang dia keluar. Rohul yaqazah ni dia keluar, dia masuk balik. Dia pi merata. Sampai ke Jepun, sampai ke Amerika, sampai merata lah. Naik langit 7 pada. Roh kita pi tu. Tu kadang-kadang dia pi dulu tu, kita kadang-kadang buat lawatan apa, rasa macam pernah datang ni. Pernah rasa macam ni bukan benda luar biasa, macam pernah lalu kat sini. Barangkali roh yaqazah tu pi dulu dah. Kita duk lena, dia sampai dah di Jepun. Lepas tu kita ni 2-3 bulan lepas tu pi ke Jepun. Rasa macam pernah pernah lalu kat sini. Barangkali roh yaqazah lah tu. Satu lagi dipanggil rohul hayah. Rohul hayah ni roh hidup. Hak ni kalau keluar pakai tak ada. Keluar mati. Keluar matilah. Panggil pun tak mai dah. Rohul hayah tu, rohul yaqazah kalau keluar barangkali boleh. Macam orang koma. Orang koma sebagainya tu, dia duduk, dia ditidurkan. Kita boleh buatlah amalan-amalan untuk roh dia tu kekal di dalam badan dia tu. Kekal dalam badan dia supaya biasanya kalau
pesakit lah, khususnya COVID sebagainya, bila dia ditidurkan, kebarang kalian nak pi ke sebelah nono tinggi, dengar kata minta lah buat solat hajat sebagainya, sahabat kita, jamaah kita ni sudah pun ditidurkan stage 4, stage 5. Dia nampak berat ni, nak pi ke sana dah ni. Kita pun buatlah amalan lah, supaya roh tu kekal dalam badan sebagainya. Ada amalan dia. Itu dipanggil rohul yaqazah. Kalau rohul hayyah, dia keluar tak ada. Dia keluar tak ada. Dan bahawa Allah Ta'ala hidup selama-lama, tiada mati ia, kerana firman-Nya, firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berserahlah olehmu. Tawakal. Tawakal ni maknanya berserah diiringi oleh usaha. I'qil thumma tawakkal. Tambaklah dulu untamu tu, kemudian berserah pada Allah. Ada pun kita kata turun motor lepas itu, itu bukan tawakal tu. Itu bukan kita kata tawakal tu. Itu keluar tengok tak ada apa. Tak ada apa lah. Dia ada tawakal, dia ada tafwid, dia ada taslim. Peringkat dia lah. Peringkat kita orang awam ni tawakal. Tawakal. Berserah olehmu atas Tuhan. Allazi la yamut, al-hayyil ladzi la yamut, Tuhan yang maha hidup lagi yang tiada mati ia. Dalil bagi hidup Allah Ta'ala ni pun banyaklah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, dialah Tuhan yang tiada disembah melainkan dia yang hidup lagi, al-qayyum. Qayyum ni dalil bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Kita pun duk baca juga astaghfirullahal azim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh doa lah tu, huwal hayyul qayyum pun boleh. Tapi setengah ulama ni dia tarjih huwal hayyul qayyum. Bagi setengah tempat tu kadang-kadang dia duk biasa bawa huwal hayyul qayyum. Mai ustaz tu baca huwal hayyul qayyum, jadi tercangak lah sat. Kok mana baris dia bawa baris fathah, kita duk biasa baca baris dhammah. Dua-dua tu betul dari segi nahwu, dari segi i'rab betul. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dari segi nahwu tu betul dua-dua. Tapi ada yang kita nak kena apa nama takdirkan dia, ada yang tak perlu ditakdirkan dia. Jadilah takat tu Dan bahawa Allah Ta'ala mengetahui ia akan tiap-tiap suatu, tiada ada sesuatu yang tersembunyi daripadanya. Ini sifat ilmu. Kita berhenti takat tu. InsyaAllah kuliah kita yang akan datang lah, mana-mana ada Sabtu minggu kelima tu kita celah masuk lah. Kalau tak ada tu tunggu pada ada lah. 5 bulan sekali pun tak apa. Jadi kita ni jumpa jarang-jarang sekali, tapi tak apalah. Benda yang kita bicara ni benda fardu ain, hak tuan-tuan semua dah kuasai dah, cuma kita main nak penyak-penyak itu je. Adapun hak susah payah tu, hak tu fardu kifayah. Baguslah kalau ada di kalangan kita hak boleh memahami sebagainya tu. Tapi kalau tak boleh faham, sebab kadang-kadang kita ni banyak dah fikiran kita ni tak berapa nak pick up sangat dah, tak berapa nak kemas sangat dah. Tak apalah, fardu kifayah. Ada kita kata mufti-mufti, tutup alim hak ambil tanggungjawab tersebut. Jadi kita ni ambil hak fardu ain. Dan bahawa Allah Ta'ala mengetahui ia akan tiap-tiap suatu, tiada ada satu yang tersembunyi daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhah wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna ala fitratil Islam
wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ij'al awwala yawmina hadza salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.